Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah wal akhawat. Kita menyambung bacaan kita dalam buku ataupun kitab An-Naba'ul Azim. Nazarat Jadidah fil Quranil Karim. Karangan Syekh Dr. Muhammad ibn Abdullah Diraz rahimahullahu taala. Dan kita masih lagi berbaki perbincangan kita tentang keindahan Al-Quran dari sudut melodinya, dari sudut bunyinya, dari sudut rentak dan iramanya. Dan ini merupakan perkara pertama yang menerpa, yang menangkap pendengaran kita apabila dibacakan kepada kita Al-Quranul Karim. Dan kata musannif rahimahullah, seperti yang telah kita baca sebelum ini, yang keduanya, selain daripada bunyi dan irama itu sendiri, dan irama dan bunyi itu akan lebih indah apabila kita mendengar huruf-huruf yang disebut. Huruf-hurufnya disebut. فَإِذَا مَقْتَرَبْتَ بِأُذُنِكَ قَلِيلًا قَلِيلًا فَطَرَقَتْ سَمْعَكَ جَوَاهِرُ حُرُوفِهِ خَارِجَةً مِنْ مَخَارِجِهَا الصَّحِيحَةِ فَاجَأَتْكَ مِنْهُ لَذَّةٌ أُخْرَى في نظم تلك الحروف ورصفها وترتيب أوضاعها فيما بينها هذا ينقر وذاك يصفر وثالث يهمس ورابع يجهر وآخر ينزلق عليه النفس وآخر يحتبس عنده النفس وهلم جرا فترى الجمال اللغوي ماثلا أمامك في مجموعة مختلفة مؤتلفة لا كركرة ولا ثرثرة ولا رخاوة ولا معاضلة ولا تداكر ولا تنافر وهكذا ترى كلاما ليس بالحضري الفاتر ولا بالبدوي الخشن بل تراه وقد امتزجت فيه جزالة البادية وفخامتها برقة الحاضرة وسلاستها وقدر فيها الأمر تقديرا لا يبغي بعضهما على بعض وقدر فيها الأمر تقديرا لا يبغي بعضهما على بعض فإذا مزيج منهما كأنما هو عصارة اللغتين وسلاستهما أو كأنما هو نقطة الاتصال بين القبائل عندها تلتقي أذواقهم وعليها تأتلف قلوبهم. Allahu Akbar. Apa musannif ni kata? Bila kita makin dekat mendengar Quran dan datang ke telinga kita itu, menerpa ke telinga itu, mengetuk genggam telinga kita itu huruf-hurufnya, sebutan-sebutan Al-Quran dengan segala macam sifat hurufnya, yang mahmusnya, yang sifat inzilaknya, sifat itbaqnya, isti'la'nya, istifalnya dan sebagainya, ya. Kita dapati pada sebutan-sebutan huruf ini terdapat keindahan bahasa menyerlah di depan kita. Dalam satu kumpulan, himpunan yang terhimpun dalamnya perkara yang berbeza tetapi seragam. Berbeza tetapi seragam. Ini adalah apa yang kita kata unity in diversity ini
adalah ciri-ciri perkara yang datang daripada Tuhan Azza wa Jalla. Allah Ta'ala kata, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Apakah mereka tidak tadabbur Quran? Jikalau ia datang bukan daripada Tuhan Azza wa Jalla, sudah pasti akan ada percanggahan yang banyak di dalamnya. Kita perhatikan alam. Dalam alam ini penuh dengan benda-benda yang bersifat kontradik. Siang dan malam, hidup dan mati, panas dan sejuk, sihat dan sakit, muda dan tua, hitam dan putih, pelbagai. Tapi ada tak berlaku pertembungan, contradiction, dengan makna kata membawa kepada perpecahan, ketidakseimbangan, ketidakharmonian? Tidak berlaku. Alam ini bila kita lihat, walaupun dia pelbagai, dia bermacam-macam, tetapi dia bersatu. Dia harmoni. Walaupun pada setiap satunya dia berlawan. Kenapa? Kerana ia datang daripada yang satu, Allah Azza wa Jalla. Kerana Tuhan yang mengawal dan mentadbirnya Esa, Maha Esa. Ya. Maka demi kalau itu adalah ciptaannya, makhluknya, objek yang terpisah daripadanya, yang merupakan hasil, kesan daripada sifatnya, apatah lagi sifat Allah Ta'ala itu sendiri. Al-Quran adalah sifat Allah yang diucapkan, yang dituturkan, yang diujarkan oleh Allah Azza wa Jalla sendiri. Jadi kalau ciptaannya, objek, makhluk yang terpisah daripadanya, yang ba'inun minhu wa huwa ba'inun minha wa hiya atharun min athari sifatih tabaraka wa ta'ala wa laysat hiya minhu wala min dhatihi wala min sifatih bal hiya atharun munfasilatun anhu tabaraka wa ta'ala natijun mantujun an fi'lihi tabaraka wa ta'ala. Dia hasil, mahsul daripada perbuatan Allah. Pun kita dapati alam ini yang merupakan makhluk ciptaan Allah, di dalamnya Allah Ta'ala kata hal tara fi khalqir rahmani min tafawut? Adakah engkau dapat melihat dalam ciptaan Ar-Rahman ini sebarang percanggahan, perbezaan? Tidak ada. Percanggahan, maksudnya pertindihan, pertembungan yang menyebabkan kucar kacir, tidak berlaku. Dalam keadaan ia berbeza, dalam keadaan ia pelbagai, dalam keadaan dia adalah lawan kepada satu-satu yang lain, tetapi ia harmoni. Dalam alam ada baik, ada buruk, tapi antara baik dan buruk ini harmoni. Dan gabungan daripada baik dan buruk itu menghasilkan keharmonian, menghasilkan a greater good. Subhanallah. Dia menuju kepada satu, kepada yang baik. Even yang buruk pun menghasilkan yang baik. Yang baik menghasilkan yang baik, yang buruk menghasilkan yang baik juga. Subhanallah. Jadi kalau itu pada sifat ciptaannya, bagaimana pula dengan sifatnya sendiri? Sifat Allah Ta'ala itu sendiri. Ucapan dia, perbuatan dia, tentu lebih harmonis, tentu lebih koheren, tentu lebih seragam dan serasi. Ya. Jadi ini yang kita dapat rasai daripada ayat. Bukan cerita pasal makna lagi. Dari
sebutan huruf-huruf Al-Quran. Ya. Demikian juga kamu dapati ianya kalam, ucapan, bukanlah ucapan orang pekan sepenuhnya, dan bukan juga ucapan orang Badui yang kasar. Orang Arab ada dua jenis Arab. Arab Badawi dan Arab Hadari. Arab Badui terkenal dengan perkataan-perkataan yang kasar kerana mereka adalah ashabul ibil, orang yang menternak unta, menjaga unta. Orang Badui bela kambing. Sifat mereka begitu lunak. Bahasa mereka halus. Ya. Ini bukan saja berlaku dalam orang Arab, mana-mana pun. Ya. Mana-mana pun. Ya. Orang yang hidup Badui, orang yang hidup, maksudnya kalau kita dalam konteks orang Melayu, orang yang hidup di darat berbeza dengan orang yang hidup di sungai. Melayu maritim, ya, tak sama dengan orang Melayu yang hidup di gunung ganang, orang gunung, orang darat, orang panggil orang darat. Kan? Orang Melayu bagi pada dua, darat dengan laut atau sungai. Kan? Ataupun sungai dengan laut. Ya. Orang Melayu yang hidup dekat laut, yang maritim, mereka yang bukan duduk, maksudnya orang pekan lah, kan? Kerajaan-kerajaan Melayu semua terhasil daripada orang Melayu yang hidup di pesisir pantai, negeri yang berhubung dengan laut. Ya. Dan itu memang Allah Ta'ala jadikan. Bukan saja orang Melayu, orang bangsa apa pun. Ya. Bila dia bertemu dengan laut, dia menjadi civilized. Ya. Bukan makna orang yang tidak bertemu laut tidak civilized. Civilized juga, tapi cara civilization tu berbeza. Ya, mungkin yang masyhurnya disebut civilized and uncivilized, tapi itu salah. Kerana hakikatnya setiap manusia ada tamadunnya, tapi kaifiat tamadun itu berbeza. Itu yang sahih. Ya. Kaifiat tamadun berbeza. Kita tak boleh kata orang duduk dalam hutan langgur tak ada tamadun. Dia ada hasil reka cipta dia yang juga menunjukkan ketamadunan. Dia ada kebolehan dan kemahiran yang tidak diperolehi oleh orang yang tidak hidup di hutan atau di sungai, di gua. Ya. Memang ada perbezaan cara fikir, ya. Tapi tidak bermakna dia makhluk asing. Ya. Dia manusia, tapi manusia itulah manusia tu dia sapien. Dia haiwan natik, benda yang fikir, dia boleh adaptasi dengan keadaan. Jadi tetapi kita dapat dalam Al-Quran menggabungkan dua bahasa ini, dua jenis gaya ini. Bahkan kau dapati telah berhimpun, telah bercampur baur adanya jazalatul badiyah, kefasihan, kelancaran dan ketebalan bahasa orang Badui dengan kelunakan dan kelancaran bahasa orang pekan, orang bandar. Dan dianggarkan padanya anggaran yang tidak salah satunya melebihi atas salah satu yang lain. Jadi Al-Quran ni orang Badui baca pun sedap, orang Arab pekan baca pun sedap. Ya? Kalau kata syair Badui tak masuk dengan syair orang Hadari. Syair orang Hadari tak masuk dengan syair orang Badui. Macam orang Badui datang puji satu raja, dia kata anta kal-kal, engkau macam anjing. Kalau orang pekan dengar, apa ni anjing? Tapi bagi orang Badui, anjing adalah haiwan yang setia, haiwan yang bermanfaat. Jadi dia satu pujian bagi dia. Kan, bagi kita mungkin benda tu satu hinaan, tapi bagi dia pun pujian. Kan? Kalau tengok dalam mazhab Maliki, anjing hanya boleh dibela oleh orang Badui. Dalam mazhab Maliki kan. Itu terang mazhab yang paling lunak dengan anjing lah. Pasal dalam mazhab Maliki anjing tak najis pun.
Kan? Tapi itu pun dalam mazhab Maliki, anjing hanya boleh dibela oleh orang Badui. Ya? Sama ada untuk menjaga rumah atau untuk memburu. Sebab orang Badui memang hidup dia dengan berburu. Jadi Imam Malik faham makna kelonggaran memela anjing itu adalah untuk orang Badui. Orang Pekan tak boleh. Imam Malik kata orang Pekan tak boleh bela anjing. Pasal dia kata orang Pekan bukan hidup dengan memburu. Bukannya perlukan anjing untuk jaga rumah. Mereka ada polis, ada apa semua. Ada syurtah, ada tentera yang menjaga keamanan. Tak perlu kepada anjing. Mereka nak makan, mereka pergi pasar beli makanan. Tak perlu kepada anjing. Beza. Jadi maknanya budaya Arab Hadari dengan Arab Badui ni mempengaruhi. Dan Islam meraihkan benda tu. Tapi kita dapati Al-Quran, bila orang Badui baca pun, masuk dengan dia punya rasa bahasa dia. Orang Arab Pekan baca pun, masuk dengan rasa bahasa dia. Subhanallah. Seolah-olah campuran daripada keduanya itu merupakan inti kepada dua bahasa tadi. Ya? Atau seumpama dia adalah titik temu antara semua kabilah-kabilah Arab yang bertemu padanya segala rasa cita bahasa mereka dan berhimpun jiwa mereka. Maknanya Al-Quran ni orang Arab dengan pelbagai jenis latar belakang, kabilah apa semua, mereka boleh rasa kesedapannya, keindahan bahasanya. Walaupun mereka ada cita rasa yang berbeza, tapi pada Al-Quran berhimpun cita rasa ini. Bersatu. Yang Baduinya, yang Hadarinya bersatu dalam Al-Quran. Gabungan. Very complicated and rare combination. Satu campuran yang sangat pelik. Kan? Yang manusia tak boleh buat. Makhluk tak boleh buat. Ya? Makhluk tak boleh buat. Yang kita dapat rasakan keenakan dan kesedapan. ومن هذه الخصوصية والتي قبلها تتألف القشرة السطحية للجمال القرآني. Daripada khususiyah ini, huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya dicampur dengan keindahan yang sebelumnya, iaitulah keindahan bunyi, keindahan irama Al-Quran. Terhimpunlah keindahan Al-Quran. Walaysa sya'nu fi hadzal ghilaf illa ka sya'nil asdaf mimma tahwihi min al-la'ali'in nafisah. Dan ini keindahan bahasa, bunyi dan juga huruf ini adalah kulit, keindahan luaran yang belum lagi kita tengok keindahan dalamannya, maknanya. Subhanallah. Ya? Luar pun dah cantik, apatah lagi isinya. Betul tak? Kita nak beli buah, mesti kita tengok kulit dia yang cantik. Kalau kulit dia sudah buruk, sudah bertebuk, tak mau. Dia kata kalau kulit pun macam tu, yang sepatutnya kulit itu adalah protection of whatever inside. Tentulah yang di dalam pun sudah habis. Kan? Jadi dia kata kulit ni, penutup ni, rilah ni seumpama sodaf, gewang, cengkerang, ya, yang terkandung di dalamnya mutiara-mutiara. Fa innahu jallat qudratuhu qad ajra sunnatahu fi nizami hadzal alam an yaghshi jala'ila asrarihi bi astari astarin la takhlu min mut'atin wa jamal. Telah menjadi takdir Allah Maha Agung untuk dia membalut, meliputi, menutup alam ini, sistem alam yang indah ini dengan keindahan rahsia-rahsia, dengan litupan. Ya, alam ini terkandung padanya rahsia-rahsia yang hebat. Tetapi rahsia itu ditutup dengan penutup yang juga hebat.
Yang kau tengok luarannya pun kau dah hebat. Tak, macam Allah Ta'ala kata, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Sebelum unta itu dikaji dalam ma'mal ke apa ke, kau tengok unta depan kau macam tu pun kau dah rasa hebat dah. Kau dah rasa kagum dah dengan perangai dia, dengan gerak-geri dia, dengan cara dia berjalan, cara dia makan. Itu belum lagi kau buat kajian ma'mal pasal khasiat susu dia ke, khasiat daging dia ke, apakah. Itu dalam mana lebih hebat lagi. Subhanallah. Kan? Kau buat pula kajian pasal dia punya behavioral test dia ke, apa semua benda tu, akan dapat lagi rahsia-rahsia maklumat yang lebih mengagumkan. Dia bukannya ting kosong dengar bunyi kuat buka-buka dalam tak ada apa dah. Alam ni luarannya nampak hebat, bila dikaji makin hebat. Sebab itu bila dilakukan kajian lebih mendalam, kajian saintifik lebih mendalam tak satu fenomena, kita dapati di sebalik fenomena yang kita rasa kagum itu ada kehebatan yang lebih lagi dalam kaji lagi hebat, lagi dalam kaji lagi hebat. Tengok manusia. Kau tengok manusia luaran ni, kau nampak manusia ni hebat dah. Tapi kau kaji sampailah ke dalam sel-sel, sampai nukleus sel dia tu, kau dapati hebat dia lebih hebat lagi. Subhanallah. Menakjubkan. Itu sudah menjadi sunnah Allah Ta'ala. Jadi kalau itu pada makhluknya, itu adalah kitabullahil manzur. Kitab Allah Ta'ala yang terbentang untuk dilihat dengan mata. Apatah lagi kitabuhul masturil maqru'. Apatah lagi kitabnya yang tertulis untuk dibaca, yang merupakan perkataannya sendiri, yang merupakan sifatnya Allah Ta'ala sendiri. Tentu lebih hebat lagi. Liyakuna dhalika min awamil hifziha wa baqaiha bitanafusil mutanafisina fiha wa hirsihim 'alayha. Supaya dengan itulah menjadi kekalnya Al-Quran ini, keagungannya, kehebatannya, dan orang pakat berlumba-lumba untuk mengkaji, mengetahui tentang Quran, melakukan tathwir pada Al-Quran. Unzur kaifa ja'ala ba'ithatal ghidha'i wa rabitatal mahabbati qiwaman li baqa'il insani fardan wa jama'ah. Perhatikan macam mana dia jadikan faktor makanan, ghidha', faktor mendapatkan gizi, makanan, dan ikatan kecintaan sebagai teras dan asas untuk kekalnya manusia, individu dan juga kumpulan. فكذلك لما سبقت كلمته أن يصون علينا نفائس العلوم التي أودعها في هذا الكتاب الكريم قضت حكمته أن يختار لها صوانا يحببها إلى الناس بعذوبته. Jadi macam mana Allah Ta'ala jadikan manusia ni nak hidup, nak kena makan. Maka Allah Ta'ala jadikan makanan tu makanan yang menarik, betul tak? Sebelum kita rasa di lidah makanan tu, kita tengok dengan mata kita, kita dah rasa teringin, sedap makan, suka. Dengan warnanya, dengan baunya, dengan apa bentuk rupanya. Kan? Tengok durian kuning, cantik, elok, subhanallah. Kan? Tengok nasi putih melepak, subhanallah. Kan? Sebab tu orang pakat promote makanan dengan gambar, dengan visual, dengan video. Masa masak tu ambil gambar dekat-dekat tunjuk. Orang pakat cari tahu mana kedai ni. Dia dekat mana ada corok mana sanggup driving pergi cari makan. Nak makan nak tu je pun. Makan tak dan keluar daripada kedai cari tandas dah. Kan tak dan bayar lagi pun. Kan? Subhanallah. Tuhan jadikan. Maka demikianlah Tuhan jadikan. Tuhan letakkan. Ya. Apabila Tuhan nak simpan kepada kita ilmu-ilmu yang sangat berharga. The most precious knowledge. When He want to preserve for us this precious knowledge. So apa yang Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala letakkan dia dalam kitab yang mulia.
yang mana Allah Ta'ala jadikan siwannya, tempat simpannya itu, kulit luarannya itu adalah satu perkara yang dicintai oleh manusia dengan keenakan alunannya. Wa yughrihim 'alaiha bi talawatihi wa yakunu bi manzilatil huda yastahithu an-nufus 'ala as-sayr ilaiha. Seolah-olah bacaan Quran itu adalah huda. Huda atau huda? Huda ni adalah nyanyian syair orang yang bawa unta atau pengembala unta untuk panggil unta dia mai, atau untuk bagi unta berjalan. Subhanallah. Ya. Jadi seolah-olahnya bunyi Al-Quran, sebutan-sebutan hurufnya yang indah adalah huda, satu penarik kepada kita. Itu bukan matlamat, dia menarik kepada kita. Bila kita dengar orang baca Quran dengan tarannumnya, dengan tajwidnya, itu menarik untuk kita mengkaji apa makna perkataan ini, apa isinya, apa yang dia cerita. Kita teringin nak tahu. Dia takkan berhenti sekadar nak dengar saja. Dia tak macam muzik, macam lagu, macam syair. Boleh jadi kadang-kadang kita je nak dengar kesedapannya sahaja. Kan? Kita tak teringin pun nak tahu lirik dia. Kita tak teringin pun nak tahu apa makna dia, apa cerita di sebaliknya. Dengar, tak ada siapa teringin nak kaji. Kan? Tapi Al-Quran, Masya Allah, dah dengar sedap, teringin pun nak tahu apa dia isi kandungan, apa dia ada cerita ni. Sekejap suara tinggi, sekejap suara rendah, sekejap suara mendayu sedih, sekejap suara gembira seronok. Kan orang baca Quran, dia tak, kalau dia tak mengaji, dia tak tahu ilmu darjat suara itu pun, automatically suara dia jadi macam tu. Kan? Kita dengar orang baca Quran, dia takkan, tone dia takkan statik. Kan? Subhanallah. Dia orang nak tahu apa dia ni. Sat macam garang, sat macam halus, sat macam marah, sat macam sedih, sat macam seronok, sat macam memujuk. Apa dia ni? Apa yang dia baca ni? Bunyi tu sedap. Sebab itu Al-Quran tu dia tak boleh masuk dengan muzik. Ha? Pasal mukjizat dia yang pertama sekali yang nak hentam jiwa kita itu ialah alunannya. Jadi kalau jiwa kita ini, kita ada tembok benteng muzik ni, dia tak boleh lepas ni, tak boleh main ni. Tak? Kena buang ni. Jadi muzik tu dia macam tembok. Jadi bila alunan Al-Quran tu nak sampai ke jiwa kita, tapi jiwa kita ni duk penuh dengan kalam manusia, dia tak boleh masuk ni, tak boleh main. Kan? Lepas tu Nabi kata, li ayyam tali'a qalbu ahadikum qayhan khairun min ayyam tali'a syi'ran. Atau kama qala Nabi SAW, kalau perut kamu, jantung hati kamu tu penuh dengan nanah, lebih baik daripada penuh dengan syair. Itu syair. Lepas tu kata para sahabat, al-ghina'u yumbitul an-nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma'ul baqal. Nyanyian menumbuhkan nifaq dalam jiwa seperti air menumbuhkan biji benih. Tengok menyanyi nasyid lagu ingatkan Tuhan apa semua pun dalam kehidupan realitinya dia hanya menyanyi saja. Subhanallah. Jadi keindahan suara Quran, keindahan bunyi Al-Quran, keindahan irama Quran ini, dia tak boleh dihalang dengan irama-irama lain. Sebab tu Islam larang kita. Larang kita daripada menjadikan nyanyi-nyanyian, bunyi-bunyian makhluk itu sebagai benda yang menjadi keutamaan atau menjadi premier dalam jiwa kita. Hanya waktu-waktu tertentu dibenarkan. Sekali-sekala dengan alat-alat muzik yang tertentu. Ya. Karena kalau dia jadi kebiasaan tabiat,
Dia tak ada masa lagi. Dia lama-lama dia akan mengikis. Dan dia tak dapat nak differentiate. Macam kalau kita nak beli minyak wangi, kan? Dia ada macam jenis minyak wangi. Kita pun cium hak ni, cium hak ni, cium ni. Kita boleh buat keputusan tak? Kita pun lama-lama hilang, lost in the sense. Kan? Tak tahu bau mana sedap. Kan? Pasal apa? Pasal hidung kita dah penuh dengan bau. Kita kena cuci balik, kena hidu balik apa kopi ke apa supaya bau tadi diserap, dihilang. Kan? Lepas tu baru bau minyak wangi yang kedua. Baru kita boleh buat differentiation. Kan? Kita kena makan banyak. Kita tak tahu lah mana tu sedap. Kan? Lepas tu orang hakim kan, dia nak tengok makanan mana sedap. Dia rasa sikit-sikit. Cuma kalau dia makan sepinggan-sepinggan, apa dia nak bagi urusan? Mana dia nak tahu? Kan? Pasal dah ditutup, dikelabui. Jadi kita nak supaya kesedapan, keindahan bunyi Al-Quran itu menusuk kalbu kita, kita kena sucikan dia, bersihkan dia daripada irama-irama lain. Macam mana telinga kita ni kadang duduk dengar bunyi bising bingit, orang suara sedap macam mana pun tak sampai lah. Jadi macam tu juga hati kita. Jiwa kita, kalbun kita ni kalau dalam tu dah ada bunyi-bunyian lain yang duk menjadi kelazatan, kesedapan dia, tak sampai. ويهون عليها وعثاء السفر في طلب كمالها. Jadi dengan keindahan bunyi itu meringankan kepayahan pemusafiran dia untuk mencari makna Quran. Ni kita nak pergi, nak faham kitabullah ni, musannif gambarkan kita ni macam orang yang musafir, yang berjalan jauh. Jadi macam mana bunyi yang sedap itu akan menyebabkan unta yang kita naik itu akan unta yang kita naik itu akan jalan lebih laju, jalan unta dia ikut hudak. Kan? Dan kita pun bila kita berjalan jauh, kan, kita ada benda yang kita dengar, ya, dia akan meringankan kejerih payahan musafir itu. لا جرم اصطفى لها من هذا اللسان العربي المبين ذلك القالب العذب الجميل. Oleh sebab itu Allah Ta'ala pilih bagi bahasa Arab yang petah ini frame yang begitu cantik indah. Itulah bunyi tadi. ومن أجل ذلك سيبقى صوت القرآن أبدا في أفواه الناس وآذانهم ما دامت فيهم حاسة تذوق وحاسة تسمع. Maka dengan itu akan kekallah suara Al-Quran selama-lamanya pada mulut manusia dan telinga mereka selama mana mereka ada sense untuk merasai dan untuk mendengar. وإن لم يكن لأكثرهم قلوب يفقهون بها حقيقة سره وينفذون بها إلى بعيد غوره إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Walaupun kebanyakan manusia memanglah hati sudah tertutup, telinga sudah pekak, tidak boleh lagi mendengar hidayah Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala janji dia akan tetap menjaga Al-Quran. Al-Quran tidak akan hilang sehingga Allah Ta'ala sendiri yang angkat di akhir zaman.
هل عرفت أن نظم القرآن الكريم يجمع إلى الجمال عزة وغرابة؟ Engkau tahu tak bahawa susun kata Al-Quran itu selain pada dia mengandungi kecantikan, dia terkandung padanya izzah, kemuliaan, proud, dan juga gharabah, keganjilan. وهل عرفت أن هذا الجمال كان قوة إلهية حفظ بها القرآن من الفقد والضياع. Kau tahu tak? Keindahan dan kecantikan susunan Al-Quran inilah kekuatan Tuhan, satu bentuk manifestasi kekuatan kuasa Tuhan untuk dia menjaga kalamnya daripada hilang dan tercicir. فاعرف الآن أن هذه الغرابة كانت قوة أخرى قامت بها حجة القرآن في التحدي والإعجاز، واعتصم بها من أيدي المعارضين والمبدلين، وأن ذلك الجمال ما كان ليكفي وحده في كف أيديهم عنه، بل كان أجدر أن يغريهم به. Ketahuilah sekarang, kalau kamu dah tahu yang tadi itu, bahawasanya keganjilan, kesedapan bunyi Quran ini juga sebenarnya adalah satu lagi kekuatan yang dengannya tertegaklah hujah Quran dan cabarannya dan i'jaz dan mu'jizatnya. Yang dengan itu Al-Quran melindungi daripada dirinya daripada tangan-tangan orang yang ada tujuan nak menentang ataupun nak menukarnya. Bahkan kecantikan itu bukan sahaja mampu menahan dan menyekat tangan mereka daripada melakukan onar pada Quran, bahkan keindahan Quran ini juga mampu mencabar balik mereka, bahkan menarik mereka untuk tunduk kepada Quran. Subhanallah, ajib. ذلك أن الناس كما يقول الباقلاني إذا استحسنوا شيئا اتبعوه وتنفسوا في محاكاته بباعث الجبلة، وكذلك رأينا أصحاب هذه الصناعة يتبع بعضهم بعضا فيما يستجيدونه من الأساليب، وربما أدرك اللاحق فيهم شأوى السابق أو أربى عليه، كما صنع ابن العميد بأسلوب الجاحظ، وكما يصنع الكتاب والخطباء اليوم في اقتداء بعضهم ببعض. وأما أساليب الناس على اختلاف طرائقها في النثر والشعر إلا مناهل مورودة ومسالك معبدة تؤخذ بالتعلم وتراضي الألسنة والأقلام عليها بالمرانة كسائر الصناعات. فما الذي منع الناس أن يخضعوا أسلوب القرآن لألسنتهم وأقلامهم، وهو شرع في استحسان طريقتهم وأكثرهم الطالبون لإبطال حجته؟ وما ذاك إلا أن فيه منعة طبيعية كفت ولا تزال تكف أيديهم عنه، ولا ريب أن أول ما تلاقيك هذه المناعة فيما صورناه لك من غريب تأليفه في نيته، وما اتخذه في رصف حروفه وكلماته وجمله وآياته من نظام له سمت وحده وطابع خاص به، خرج فيه عن هيئة كل نظم تعاطاه الناس أو يتعاطونه، فلا جرم لم يجدوا له مثالا يجاذونه به ولا سبيلا يسلكونه إلى تذليل منهجه. وآية ذلك أن أحدا لو حاول أن يدخل عليه شيئا من كلام الناس السابقين منهم أو اللاحقين من الحكماء أو البلغاء أو النبيين والمرسلين لأفسد بذلك مزاجه في فهم كل قارئ ولجعل نظامه
ينقرب في أذن كل سامع وإذا لنان الداخل على نفسه بأنه واغل دخيل ولنفاه القرآن عن نفسه كما ينفي الكير خبث الحديد وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Oh, makna kalam yang sedap cantik ni. Dia baca bahasa Arab baru sedap, Melayu tak baru sedap lah. Dia kata Al-Baqilani kata manusia ada tabiat dia dah. Kalau dia rasa satu benda tu elok, cantik, sedap, tak kira lah perkataan ke apa ke, dia akan pakai ikut dan berlumba-lumba nak buat cabaran. Kan? Lepas tu kita tengok sastrawan ni dia saling cuba nak lawan uslub baru yang dibuat oleh sastrawan lain. Atau dia akan ikut, dia akan follow. Ya? Tapi pasal apa Al-Quran? Sampai sekarang, sampai hari ni, tak ada orang boleh follow. Tak ada orang boleh menundukkan iramanya, melodinya, dia punya bunyi huruf-hurufnya, sebutan-sebutannya. Ya? Tidak lain tidak bukan, itu adalah dalil bahawa dia adalah kalamullah. Bahkan kalau ada orang cuba nak masukkan walaupun satu huruf, walaupun tukar baris, orang boleh perasan kata ni bukan Quran. Subhanallah. Pasal apa? Allah Ta'ala yang jaga. Al-Quran datang daripada Hakimin Hamid, yang maha bijaksana, yang maha terpuji. Ya? Itu adalah bukti bahawa uslub Al-Quran, ada bunyinya, iramanya itu sendiri adalah satu mukjizat. Orang semua tertarik dengan irama Quran, dengan bunyi Quran. Tapi tak ada siapa boleh mencabar. Orang pakat nak ikut cara bunyi Quran, tapi tak ada siapa boleh cabar bunyi Quran. Tak ada siapa nak boleh, kita kata apa? Lawan dan challenge. Dan nak buat yang setara dengannya pun tak boleh. Nak buat yang hampir sama dengannya pun tak mampu. Subhanallah. Itu adalah bukti, dalil. Ya, bahawa Al-Quran itu memang terpelihara, terjaga, bahkan dengan perubahan walaupun satu huruf, walaupun satu baris, orang yang dengar akan tahu kata ini ada benda lain asing masuk dalam Quran. Ini bukan Quran yang sebenarnya. Subhanallah. Ada lagikah bukti yang lebih jelas, yang lebih nyata daripada itu? Tengok bahawa Al-Quran itu dengan bunyinya, dengan bacaannya itu pun sudah terselah mukjizatnya. Apatah lagi kalau kita pergi kepada maknanya, ya, yang terkandung di dalamnya, ya, dari segi penjelasan, bayannya, kefasihan, pemilihan perkataan yang digunakan untuk menambangkan maknanya dan sebagainya, itu tentu akan lebih hebat lagi, lebih agung lagi, seperti yang kita akan bincangkan pada kelas yang akan datang biiznillah taala. Naktafi bihadzal qadar hadzal yawm. Tidak ada soalan, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.